الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi dan anija kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan inayahnya kita pada malam ini sama-sama dapat berkumpul di surau. Kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di alam dunia yang fana ini dengan berbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah malam ini tuan-tuan diberikan nikmat kelapangan dan kesehatan. Dengan lapang dan sehat tuan-tuan dapat hadir ke surau. Alhamdulillah. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana manusia banyak melupakannya, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan. Jadi tuan-tuan, kita semua diberikan tuan-tuan terpilih lah, dengan ada kelapangan, ada kesihatan, kita dapat hadir dan duduk dalam majlis ilmu. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita menyambung pengajian kita berkenaan dengan miras ataupun faraid. Sebelum ni kita melihat tentang liability, harta pusaka ataupun hak-hak yang perlu ditunaikan ke atas harta yang ditinggalkan oleh si mati sebelum harta itu pergi kepada waris. Sebelum pergi waris, dia ada hak yang perlu ditunaikan. Yang tu wajib kita laksanakan. Dia tak boleh terus ada berlaku kematian terus agih-agih. Tak boleh. Dia ikut prosedur, dia ikut peraturan. Yang pertama, segala perbelanjaan apa tuan-tuan? Segala perbelanjaan jenazah lah. Yang kedua, berkaitan dengan hutang piutang si mati. Maksudnya hutang piutang si mati ni kena diselesaikan dahulu. Sama ada hutang dengan Allah maupun hutang dengan manusia. Yang tu kena selesaikan dulu. Yang ketiga, kalau si mati ada membuat wasiat. Kalau ada buat wasiat, selesaikan dulu wasiat tersebut. Contohnya apa tuan-tuan? Dalam wasiat contohnya lah, ni sebagai contoh. Si mati waktu hidup ada buat wasiat. Antara wasiatnya, dia nak mewakafkan, contoh ni, 1/3 daripada hartanya untuk surau haji maksum. Contoh lah. Jadi yang tu kena laksanakan dululah.
kena dilaksanakan dulu. Okey, baik. Kemudian selesai. Buat wasiat ni tuan-tuan kita boleh bincang cara detail nantilah. Okey. Baik. Kemudian wasiat dah selesai. Apa lagi tuan-tuan? Harta sepencarian. Tuntutan harta sepencarian. Sama ada yang menuntut isteri ataupun yang menuntut suami. Boleh tuntut. Kat mana nak tuntut? Dekat mahkamah syariah. Kuasa untuk membicarakan, mengeluarkan perintah harta pencarian ini di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Bukan mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Kalau mahkamah tinggi itu di Shah Alam je, negeri Selangor ada satu je. Yang di daerah tu mahkamah rendah. Jadi bidang kuasanya di mahkamah syariah. Jadi tuntutlah harta pencarian. Kalau nak tuntut. Kalau tak tuntut tak ada masalah. Tapi tengok situasilah. Terpulang. Jangan kita sebagai waris, sebagai anak, contohlah kita sebagai anak kan, anak kepada si mati. Alah, ibu tak payah tuntutlah. Apa, ibu mu dah nak mati dah. Contoh gitulah tuan-tuan. Tak boleh. Itu hak dia. Dia nak tuntut pun boleh. Tak ada masalah. Jadi jangan kita menafikan hak seseorang tu. Kalau dia kata tak payahlah, ibu pun dah tua dah ni, dah tak larat nak pikul harta. Contohlah. Jadi tak payah. Kalau tak payah tak ada masalah lah. Maksudnya hak tersebut, andai kata yang berhak itu menuntut, kita sebagai waris yang lain tak boleh menafikan, tak boleh nak orang kata menghalang seseorang yang layak itu untuk menuntut harta sepencarian. Sebab apa tuan-tuan? Andai kata tuntutan harta sepencarian itu berlaku, maka proses pembahagian harta pusaka kepada waris, maksudnya bicara pusaka yang dibuat oleh waris, sama ada di JKPTG ataupun Mahkamah Tinggi Sivil, akan terhenti sementara. Dia kena selesaikan dulu harta sepencarian. Dah selesai tuan-tuan, barulah baki tadi itu. Baki setelah ditolak dengan belanja mengurus jenazah, dah ditolak hutang-hutang si mati, dah ditolak kalau ada buat wasiat. Lepas tu kalau dah ditolak dengan harta sepencarian, tuntutan harta sepencarian, bakinya itu barulah akan pergi kepada waris-waris yang ditinggalkan. Itu dia punya proses lah tuan-tuan. Memang agak rumit, tapi itulah yang perlu ditempuhi. Macam mana sekalipun tuan-tuan, itulah peraturannya. Okey, baik. Jadi malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan melihat waris-waris yang layak untuk mendapat harta pusaka. Maksudnya waris ni tuan-tuan, siapa dia? Orang yang ditinggalkan oleh si mati. Orang yang ditinggalkan oleh si mati, sama ada ia mempunyai hubungan, khususnya hubungan dengan si mati ni apa? Dari segi hubungan nasab. Nasab ni dari segi keturunan lah. Hubungan nasab, hubungan keturunan, ataupun disebabkan hubungan perkawinan. Itu dalam kategori waris. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waris-waris dalam pusaka ni tuan-tuan, dalam faraid ini dibahagikan kepada 4. Waris ini boleh dibahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama, waris yang disebut sebagai ashabul furud. Golongan-golongan yang mana namanya, bahagiannya, kadarnya dah ditetapkan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dia dah tetap. Yang ni dah orang kata hukum qat'i lah. Allah sebut 1/2, 1/2. Tak boleh nak diubah. Kalau Allah kata 1/6, 1/6 lah. Tak boleh nak ubah dah. Okey, baik. Golongan ini pula yang dikatakan ashabul furud ni tuan-tuan, ada 12 orang. Dalam 12 orang ni, 4 lelaki, 8 perempuan. Maksudnya majoriti lah perempuan. Majoriti. Hari ni kan tengah mencari majoriti tuan-tuan. Okay, majoriti. Maksudnya
Golongan ashabul furu' itu majoritinya adalah perempuan. Jadi orang kata perempuan terpinggir, tak. Perempuan bahagiannya dalam pusaka ni dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Golongan yang kedua tuan-tuan disebut sebagai asobah. Asobah. Asobah ni bahasa Melayunya, bahasa dari segi bahasa baki. Dan mereka ni adalah waris-waris yang disandarkan dengan lelaki. Mereka ini pun juga golongannya ada 12 orang juga. Ada 12 juga, ada 12 orang. Yang ni sebagai contohnya siapa tuan-tuan? Kita ni lelaki semua ni. Lelaki ni asobah lah. Maksudnya ada senarainya lah. Yang mana asobah ni tuan-tuan, dia ni bahagiannya dalam Quran Allah tak sebut. Dalam Quran Allah tak sebut bahagian. Sebab baki, maksudnya baki tu macam mana? Dia akan jadi second class lah. Dia yang golongan pertama tu akan dapat dulu, baru bakinya. Kita ni sebenarnya dapat baki tuan-tuan. Kalau lelaki lah, kita dapat baki. Maksudnya yang golongan perempuan ni dia ambil dulu bahagian tu, dah ada bakinya baru pergi kepada kita. Tu yang disebut asobah. Okey, baik. Asobah ni ada kalanya kita dapat semua. Dia dalam 3 keadaan lah. Ada kalanya kita dapat semua. Ada kalanya kita dapat baki dan ada kalanya langsung tak dapat. Dia tengok kes tuan-tuan. Dia tentang pembahagian harta pusaka ni dia ikut kes. Kadang-kadang kes saya dengan kes tuan-tuan berbeza-beza. Sebab kalau contoh saya meninggal dunia, waris saya, kalau tuan-tuan meninggal dunia, waris tuan-tuan mungkin berbeza dengan waris saya. Sebab itu dia berbeza-beza. Sebab itu dia yang agak rumit. Itulah tuan, dia berbeza, tidak tetap. Baik, asobah, dia akan dapat baki. Golongan yang ketiga disebut sebagai zawil arham. Zawil arham. Dia ni waris juga. Mempunyai waris nasab dengan kita, dengan si mati. Cuma ia disandarkan kepada pihak perempuan. Dan dia langsung tak dapat. Sebab apa? Dalam Quran tak sebut. Dalam Quran tak sebut. Nanti dia ada lebih kurang 7 orang. Walaupun dia saudara kita yang dekat, tapi dia tak dapat. Sebab tak disebut namanya dalam Quran. Zawil arham. Dan dalam rekod memang tak ada golongan zawil arham ni menerima harta pusaka kecuali abad yang kelima. Waktu itu kerajaan Abbasiyah, kalau tak silap saya, dia punya pentadbiran banyak menyeleweng tuan-tuan. Jadi Baitul Mal pun ditadbir dengan tidak ada integriti, tidak ada banyak penyelewengan berlaku. Maka waktu itu zawil arham dia dapat. Sebab bakinya dia tak pergi kepada Baitul Mal, dia pergi kepada zawil arham. Tapi hari ini tuan-tuan, zawil arham dah tak ada lagi lah. Kalau di Malaysia ni pun golongan zawil arham ni dah tak ada dah. Maksudnya dah terus dipotong, disekat dah. Okay. Kerana kalau baki tu, maksudnya baki harta pusaka tu, kalau tak dapat dihabiskan tuan-tuan, maka dia akan pergi kepada waris yang keempat. Golongan waris yang keempat. Yang ni dia tidak dilahirkan oleh ibu, dia tidak beribu dan dia tidak berayah. Dia dilahirkan oleh undang-undang. Kalau zaman dulu, zaman Nabi disebut sebagai Baitul Mal, hari ini pun Baitul Mal. Hari ini siapa yang dapat tuan-tuan? Majlis Agama Islam, Baitul Mal. Dia akan menerima baki harta peninggalan si mati yang pertama tak ada waris. Waris tak ada, tak jumpa waris. Maka Baitul Mal akan dapat. Yang kedua, apabila waris tak dapat nak menghabiskan. Sebagai contoh, warisnya semua perempuan. Kalau warisnya semua perempuan tuan-tuan, macam mana nak habiskan? Contohlah, saya meninggal. Saya meninggalkan seorang isteri, anak perempuan 6. Isteri saya akan dapat apa? Isteri saya akan dapat 1/8. Anak perempuan saya yang 6 orang akan dapat 2/3.
Bukan seorang 2/3. 2/3 itu untuk 6 orang. 1/8 campur 2/3. Tak jadi, ada baki. Yang baki itulah pergi kepada Baitul Mal. Kalau si mati tadi itu tak ada waris untuk menghabiskannya. Biasanya siapa yang nak habiskan? Adik-beradik. Kalau ada adik-beradik, adik-beradik akan dapat bahagian. Adik-beradik siapa? Adik-beradik si mati. Andai kata waktu tu mak bapak si mati pun dah tak ada contohnya. Bapak si mati pun dah tak ada. Jadi pergi kepada adik-beradik. Ataupun adik-beradik dah mati dulu. Contohnya tuan-tuan kan. Pergi pada mana? Pakciknya. Pakcik pun dah mati dulu. Contohlah dah tak ada. Boleh tak berlaku? Boleh. Dan banyak pun Majlis Agama Islam Baitul Mal dapat harta yang macam ni. Dia duduk diam je, tiba-tiba datang surat daripada pejabat pusaka, alhamdulillah rezeki dapat tanah. Gitu je lah Baitul Mal ni. Cuma Baitul Mal dia pening sikit tuan-tuan. Dia kalau dapat dalam harta dalam bentuk harta alih, duit, harta alih, dia suka. Sebab mudah untuk diuruskan. Tapi kalau dapat tanah, contohnya tanah dekat mana? Tanah dekat jalan, ni jalan apa? Jalan Khamis. Susahlah. Sebab Baitul Mal, stafnya mana pernah pergi kebun. Nak jaga kebun tu macam mana? Tuan-tuan jiran tu lah yang jagakan, tolong jagakan. Sebab banyak biasanya memang tak terurus lah tanah-tanah yang dapat bahagian Baitul Mal. Takkan tiap minggu staf Baitul Mal nak datang potong rumput. Tak ada lah tuan-tuan. Tapi apapun itu adalah hak Baitul Mal. Baik, ini 4 golongan yang disebut sebagai waris. Baik, insya-Allah. Malam ni kita tengok waris yang pertama, Ashabul Furud. Ada 12. Jadi yang pertama siapa dia tuan-tuan? Suami. Laki. Dia lelaki lah ni suami. Dia kalau suami, yang mati siapa tuan-tuan? Isteri ya. Jadi suami ni dia akan dapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh istrinya. Dia akan dapat dalam 2 keadaan. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 ada. Disebut secara detail. Okey. Baik. Suami ni tuan-tuan dia akan dapat 2 keadaan. Pertama, dia akan dapat 1/2. 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati dengan syarat si mati tak ada anak. Bukan suami tak ada anak. Si mati itu tak ada anak. Isterinya tak ada anak. Sebab kemungkinan isteri itu dia ada anak, mungkin bukan anak kepada suami ni. Mungkin anak kepada suami yang dulu. Contoh. Maksudnya si mati tadi tu, isteri yang mati tadi tu langsung tak ada anak. Maka pada waktu itu si suami akan dapat 1/2. Separuh daripada harta milik si isterinya tadi lah. 1/2. Banyak kan tuan-tuan? Okey, baik. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, andai kata isterinya tadi mati, suami ada, kemudian isteri ni ada anak. Tadi tak ada anak. Isteri tak ada anak. Maksudnya si isteri tadi tu tak ada anak. Dia dapat 1/2. Sekarang si isteri ada anak. Sama ada anak hasil daripada suaminya yang ditinggalkan ataupun suaminya yang dulu. Sama dulu cerai hidup ataupun cerai mati tapi dia ada anak. Maksudnya anak dia lah. Bukan anak suami yang ditinggalkan ni. Maka pada waktu itu suami dapat 1/4. 1/2, 1/4. Jadi kita suami ni, andai kata kalau isteri kita meninggal, 2 je lah. 1/2 ataupun 1/4. Kita akan dapat harta yang mana harta itu namanya nama isteri kita. Walaupun harta tu kita yang beli, kita hanya letak nama pada isteri. Kita letak nama pada isteri. Hakikatnya apa yang ada dalam title grant ataupun harta, title pada harta, itulah pemilik dia. Kereta tu
Kita beli tapi kita letak nama isteri. Isteri mati, kita dapat separuh. Separuh. Kalau isteri tak ada anak, kalau isteri ada anak, 1/4. Kereta itu potong 4 lah, dapat. Contoh gitulah tuan-tuan. Nak dibagi tahu macam itulah dia punya situasinya. Itu kedudukan kita sebagai suami. Faham? Boleh tak? Ni mudah sikit tuan-tuan. Yang pertama ni mudah. Ada soalan? Boleh? Boleh ya? Okey, baik. Yang kedua, isteri ataupun isteri-isteri. Yang mati siapa? Kalau waris isteri, yang mati suami ya. Kita tengok dulu siapa yang mati. Yang mati hubungan dengan kita, baru nama tu dia akan berbeza. Okey, yang mati suami. Jadi yang dapat harta isteri. Isteri akan dapat bahagian. Baik. Ada dua keadaan juga. Apabila suami mati meninggalkan isteri, isteri akan dapat dua keadaan. Yang pertama, dia akan dapat 1/4. Jika suaminya tadi tu, yang mati tadi tu, tak ada anak, 1/4. Jadi dia akan dapat 1/4. Okey, baik. Tetapi jika suami yang mati tadi itu ada anak, maksudnya anak yang lahir daripada rahim dia lah, bukannya anak angkat, bukan. Anak betul, anak kandung lah bahasa kita lah, anak kandung. Anak susuan boleh? Tak boleh. Sebab anak susuan ni walaupun dia mahram kita tuan-tuan, tapi dari segi harta pusaka dia tak dapat. Walaupun dia mahram. Okey, baik. Jadi kalau si suami tadi tu ada anak, maka isteri akan dapat 1/8. 1/8. Yang 1/8 yang isteri banyak komplain, sikit sangat. Kek, tuan-tuan beli kek, secret recipe tu, potong 8. 1 ambil. Itulah. Sikit lah tuan-tuan. Kalau 1/2 tu, satu bulatan kek tu potong 2. Besar lah dapat kan. Ni 1/8, dipotong 8, ambil 1. Bakinya ada 7, kita ambil 1 je. Tu 1/8. Sikit lah. Tapi jangan risau. Isteri, dia boleh tuntut apa? Dia boleh tuntut harta sepencarian. Yang ni ramai isteri tak nak buat. Isteri tak nak buat lah. Okey, baik, tak apalah, itu haknya lah. Mungkin tak nak buat, tak nak tuntut, mungkin sebab tak tahu, ataupun mungkin dia redha, tak payahlah. Tu tak ada masalah lah. Okey, baik. Jadi isteri. Jadi kalau isteri itu pun 2 orang, 1/8 dibagilah dengan 2 orang. Maksudnya dapat apa? 1/6, 16. Dah kek tu potong 8, ambil 1. 1 tu dipotong 2. Kalau isterinya ada 3, dah 1 tadi tu dipotong 3. Dia lagi kecil, lagi kecil lah. Itu dia punya bahagian. Tak adil lah Ustaz. Quran kata gitu. Jangan marah saya, marah Tuhan. Contohlah gitu kan. Dah itu hukumnya. Kita kena redha lah benda tu. Adalah hikmah di sebaliknya. Sebab itu tuan-tuan, walaupun bendanya gini, dalam syariat ada alternatif lain untuk membela nasib isteri-isteri ni lah tuan-tuan. Antaranya caranya apa? Antaranya harta sepencarian. Harta sepencarian ni boleh tak buat didokumenkan sebelum suami mati? Boleh? Didokumenkan lah. Baik tuan-tuan, harta sepencarian ni bila boleh dituntut? Ni untuk muslimat. Maksudnya harta sepencarian ni boleh dituntut pertama jika suami ceraikan isteri. Cerai hidup Cerai hidup boleh tuntut harta sepencarian. Yang kedua, apabila suami cerai mati. Suami mati, cerai mati, suami matilah. Yang ketiga, apabila suami nak berpoligami, isteri boleh tuntut harta sepencarian. Tak apa, abang nak kahwin lagi boleh, tak ada masalah. Sign dulu.
Bukan sign borang nih, sign agreement nih untuk harta pencarian. Boleh, tak ada masalah. Memang ada pun undang-undang yang memperuntukkan, undang-undang yang memperuntukkan. Ah, ah, letaklah dalam tu, boleh dengan syarat nanti tambahan tambahan harta pencarian. Syaratnya apa? Sebulan nafkahnya 5,000. Kereta kereta apa, Honda City, ada pemandu, letak aje lah semua, tak ada masalah tuan-tuan kan. Tak ada masalah. Boleh je. Okay, insyaAllah. Baik, jadi keadaan isteri tadi tu dia akan dapat pertama 1/8, pertama 1/4, dan yang kedua 1/8. Okey, baik. Ada soalan? Boleh faham? Orang ini hebat-hebat, dia cepat faham. Okey. Boleh ya? InsyaAllah. Boleh ni? Tak ada soalan, saya teruskan. Laju je ni. Tak ada soalan. Okey. Yang kedua, yang ketiga. Siapa yang layak dapat harta pusaka tuan-tuan? Waris bapa. Bapa. Siapa yang mati? Anak. Contoh kita ni, ada kalanya kita boleh jadi suami apabila yang mati isteri. Ada kalanya kita boleh jadi anak yang mati bapa kita. Ada kalanya kita boleh jadi bapa yang mati anak kita. Sebab tu dia berubah-ubah. Okey, baik. Bapa yang mati anak dia. Ada tiga kategori. Pertama, 1/6. Bapa dapat 1/6. 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya anaknya mati, bapa boleh dapat 1/6 dengan syarat si mati tadi anaknya itu tidak ada apa? Tidak ada anak. Si mati bukan, si mati itu ada anak. Si mati ada anak, sama ada anak laki ataupun anak perempuan. Jadi si mati ada anak. Anak ni dengan bapa ni apa hubungannya? Ada cucu. Si mati ada cucu. Maksudnya si mati ni ada anak. Jadi anak ni hubungannya dengan bapa cucu. Tak kiralah cucu tadi tu lelaki ke, cucu tu perempuan ke, maka atuk akan dapat 1/6. Akan dapat 1/6. Baik. Itu kategori yang pertama. Bapa dapat 1/6. Yang kedua, bapa akan dapat 1/6 campur asobah. Ni dah mula susah dah ni. 1/6 campur asobah. Yang ni dia boleh tunjuk dalam whiteboard je, tak apa, akan datang nanti. Kita minta surau sediakan whiteboard, saya akan cara macam mana nak kira lah. Okey, baik. 1/6 campur asobah. Maksudnya si mati ada anak perempuan. 4 tinggal 10 minit azan. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Si mati ada anak perempuan, sama ada anak perempuan, iaitu anak perempuan dan juga anak perempuan kepada anak lelaki ke bawah. Dia ada cucu perempuan. Maka bapa dapat 1/6 campur asobah. Yang ketiga, si mati langsung tak ada anak, sama ada anak lelaki pun ataupun anak perempuan, maka bapa akan dapat asobah laki. Baik. Okey. Boleh ya? Dia cara pembahagian tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab tu mungkin dia punya ni berbeza-beza. Saya terpulang benda tu. Tapi apa yang saya buat berdasarkan apa yang saya ngajar dekat sekolah tuan-tuan. Okey, kalau nak bagi harta pusaka, pertama kena buat kotak lah. Banyak tak? Dia sejuk ni kot. Dia kena buat kotak.
Boleh. Tak apa tahu. Saham. Okey, baik. Ini habuan. Okey, baik. Dia gini tuan-tuan. Kalau orang yang pandai matematik mungkin tak payah buat kotak ni, dia tekan je kepala dia semua boleh keluar kan. Sebab saya ni memang tak pandai matematik. Kena cara macam ni lah tuan-tuan. Dia kena waris fardu. Fardu ni apa? Kadar. Yang dikatakan 1/2, 1/3, 1/4. Asal masalah. Jangan buat masalah. Ni asal masalah. Ni nombor pecahan. Nombor yang boleh menjadi untuk menjadikan untuk membahagi nombor pecahan tu disebut sebagai asal masalah. Saham yang didapat dan habuan. Habuan tu maksudnya jumlah ni lah. Sebagai contoh tuan-tuan, seorang mati meninggalkan, tadi kita dah belajar apa? Meninggalkan isteri, betul? Isteri. Okey. Lepas tu meninggalkan bapa. Lepas tu meninggalkan sebagai contoh anak perempuan lah seorang. Anak perempuan seorang. Okey, baik. Dia kena buat gini tuan-tuan, baru kita boleh, inilah cara mengira. Walaupun kita dalam sistem ada kan, tuan-tuan buka e-faraid yang USM buat, yang tu boleh, yang tu tapi dia tidak detail lah. Itu bagi orang yang pandai boleh. Yang ni kita belajar daripada yang tak pandai dulu. Okey. Fardunya berapa ni tuan-tuan? Fardu ni apa? Fardu ni tuan-tuan, dia tak boleh lari. Dia ada 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, 1/3 baki dan asobah. Ini fardu ni mesti letak nombor ni. Dia ada 6 nombor pecahan. Ni yang disebut dalam Quran. Yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ni. Surah An-Nisa ni tuan-tuan, yang surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 176. Ni Allah sebut nombor-nombor pecahan. Maksudnya nombor pecahan ni Allah dah sebut dulu dah. Okey, baik. Isteri, berapa dapat? Pilih je lah. Tadi kita dah belajar kan? Tak ingat lah tu. Confirm lah tak ingat. Okey, isteri dapat apa? 1/8. Sebab ada anak. Ni yang susah ni. Sebab ada anak. Okey, baik. Bapa dapat apa? Dia ada anak perempuan, dia ada cucu. Dia anak perempuan. Maka dia akan dapat 1/6 campur baki. Campur asobah lah, campur baki. Okey, baik. Anak perempuan dapat seorang. Anak perempuan seorang dapat apa tadi? 1/2 anak perempuan. Sebab dia seorang. Yang ni belum belajar lagi lah. Saya sengaja letakkan. Anak perempuan 1/2. Baik. Asal masalah. Nak cari asal masalah tuan-tuan, dia tak payah pening-pening kepala. Cari ada 7 nombor. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nombor. Ini kalau dalam ilmu matematik disebut sebagai nombor gandaan sepunya sekecil. Nombor gandaan sepunya. Ini je tuan-tuan. Kat sini dia tak boleh lari daripada nombor ni. Mesti akan ada nombor ni. 7 nombor ni. Ni dia ada kaedah nak mencari nombor, tapi dah disimpulkan ini je. Nanti macam mana boleh dapat nombor 2, nombor ni? Itu kemudian. Itu ada dia punya definisi cara nak mendapatkan nombor. Semua adalah. Tapi kita terus kasih, tuan-tuan ni dah peringkat universiti kan, terus kasih teori yang cepatlah. Okey, asal masalah. Agak-agak tengok dia punya nombor pecahan, nombor pembawa dia. Nombor pembawa 1/8, 1/6, 1/2. Betul? Nombor pembawa dia. Mana dalam nombor pembawa ni, mana nombor yang boleh membahagikan ni? Nombor 8, nombor 6, nombor 2.
Nombor 8, nombor 6, nombor 2. Pilih. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Berapa? Nombor sekecil sepunya. Tengok sifir 2, tengok sifir 6, tengok sifir 8. Mana nombor yang sama? Selaras. 24. Betul? Macam mana nak tahu? 2, kalau tuan-tuan baca balik sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 1, 6, 6, 8, 6, 12, 18, 24. Betul? 8, 8, 16, 24. Jumpa kan 24? Oh. Mesti tak lulus matematik dulu. Lupa. Tak apa, lupa. Okey. Baik. Ni dia nombor 24. Okey. 1/8. 8 darab berapa dapat 24? Dapat 3 saham. Kita ambil kat sini dulu tak apa sebab ni ada. Okey, baik kat sini. 6 dapat darab berapa dapat 24? 4. Okey. 2 darab berapa dapat 24? 12. Cuba kira 12 campur 4, 16. 16 campur 7, 7, 19. Semuanya 19 kan? Okey, kat sini 19. 19, 24. Bakinya ada berapa? 5. 24. Jadi berapa dapat apa? 9. Asobah baki. Sebab apa bapa jadi asobah? Bapa ni dia main 2 kolam. Dalam asobah pun dia boleh duduk, dalam ashabul furud pun dia boleh duduk, dalam asobah pun dia boleh duduk. Power, bapa power. Maksudnya ada bapa yang lain minta maaf, tolak tepi. Walaupun si mati ni, contoh suami tadi tu ada adik-beradik kan, dia akan ditolak oleh siapa? Oleh bapa. Okey, baik. Ini ada contoh. Okey, baik. Macam mana nak dapatkan habuan ni? Nak kira. Malam ni kita kira duit je. Walaupun bukan duit kita. Okey, baik. Contoh, kalau si mati ni meninggalkan, jangan banyak-banyak lah, 1 juta susah nak kira. 10,000 je. Macam mana nak kira tuan-tuan? Kalau nak mudah, 1/8 bagi 24 kali 10,000. Dapatlah. Ataupun nak jalan yang nak panjang tuan-tuan, 10,000 ni dibahagi 24. Berapa dapat satu bahagian? Ada handphone kan? Buka handphone. Berapa satu saham berapa dapat? Okey. Senang aja, ambil 24,000. Jadi satu bahagian 2,000, 2,400, betul? Jadi isteri dapat 3 bahagian. 2,400 darab 3. Berapa dapat? 3 darab 24. 7,200. Ini bahagian isteri. 9, 2,400 darab dengan 9 berapa dapat? Lepas tu 12 darab dengan 2,400 berapa dapat? Itulah bahagian dia. Ini contoh yang paling mudah lah tuan-tuan. Untuk malam ni, untuk minggu ni mudah-mudah aja. Itu caranya lah tuan-tuan. Boleh? Ini cara dia lah. Ini untuk kita belajar matematik. Inilah dia punya nomornya. Inilah formula. Bawa lah tuan-tuan ke mana sekalipun. Ini basic dia. Sebab nanti kalau kat sini, dia nombor ni ada yang tak boleh dipecahkan. Maksudnya kena digundarkan lagi. Perlu jadikan nombor besar.
Yang tu nanti apabila bergabung anak laki dengan anak perempuan. Yang tu 2:1. Macam mana nak kira? Tu kemudian lah. Ini yang paling mudah lah tuan-tuan. Dan yang paling mudah, minta masa 2 minit je tuan-tuan. Okey. Sebagai contoh lah. Okay. A mati, meninggalkan anak lelaki 5 orang. Fardunya berapa anak lelaki? Apa fardu anak lelaki? Belum belajar. Asobah. Asal masalahnya mana? Jumpa tak asal masalah? Tak jumpa. Asal masalahnya 5. Kenapa 5? Anak lakinya 5. Bagi 5 je lah. Jadi sahamnya 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai masalah. Sebab apa? Anak laki. Itu je. Dia akan jadi rumit apabila kat sini bergabung dengan anak perempuan 5 orang. Yang ni bulan depan. Okey, ada soalan? Inilah basic tuan-tuan. Kita sekurang-kurangnya kita tahu. Sebab ini ilmu yang hampir pupus. Dan orang tak berani belajar sebab orang yang tahu ilmu ni tuan mati cepat. Itu je tuan-tuan. Terus terang saya bagi tahu, dekat Malaysia ni yang pakai ilmu ni tuan-tuan boleh dikira. Sebab kami biasa adalah untuk tanda menyemak kertas untuk peperiksaan ni tuan-tuan. Saya tak tahu orang tu je tuan-tuan. Dah tak ada lah. Jadi jangan terkejut kalau saya mati dulu. Tapi saya taklah pakar tuan-tuan, setakat mana tahu basic-basic je. Itu je. Ada soalan tuan-tuan? Boleh faham? Okey. Wasiat? Faraid? Bagus. Okey. Okey. Ini soalan yang bagus untuk dijawab. Dia bergantunglah tuan-tuan. Saya nak tanya pada tuan-tuan. Hibah ni apa? Pemberian kan? Pemberian. Bila berkuat kuasanya hibah? Waktu hidup. Waktu hidup tuan-tuan, harta tu kita punya. Kita nak buat apa, aku pun sukalah. Faraid ini bila berkuat kuasa? Mati. Jadi mana yang baik? Kalau kamu mati dulu, faraid terus. Kalau waktu hidup, buatlah hibah. Takut tak sempat ni, buat hibah. Jadi sebab ada dalam YouTube saya dengar ada ustaz kata, mana boleh hibah, mana boleh wasiat, kita kena faraid. Tak naklah jawab kan. Jawapan saya mudah aja. Faraid itu hukum yang berkuat kuasa selepas kematian. Hibah berkuat kuasa selepas waktu hidup. Maksudnya apabila akad hibah tu sempurna, terus berkuat kuasa. Sebab tu hibah ni tuan-tuan, hakikatnya walaupun kita dah serah pada anak kita. Contoh kita beri hibah pada anak tuan-tuan, hakikatnya kita dah tak ada langsung hak. Dah jadi hak anak kita. Kita ni hanya sebagai penjaga harta tersebut sebab kita tak boleh tukar nama. Tu dalam konsep negara kita, kita belum boleh tukar nama sahaja. Itu je beza. Wasiat pula, tuan-tuan, wasiat berkuat kuasa lepas mati. Tetapi wasiat terikat dengan faraid. Walaupun berlaku tu, waktu hidup kita dah buat wasiat tuan-tuan, waktu hidup dah buat wasiat, tapi berkuat kuasanya lepas kita mati, dan pelaksanaan apa yang ada dalam wasiat, kalau soal pembahagian, masih lagi terikat dengan faraid. Dia tak boleh, kita ikut wasiat. Tak. Dia ada 2 kaedah lah. Kalau kata sebahagian setuju ikut wasiat, sebahagian kata nak ikut faraid, boleh. Yang ikut faraid, pembahagiannya dia apa ikut faraid lah. Bakinya tu dia akan ikut jadi persetujuan. Tu beza tuan-tuan kat situ. Jadi kalau terpulang tuan-tuan esok kalau tuan-tuan mati, terpulang
Allah Akbar. Kalau kita matilah bukan tuan-tuan, kita semua mati tuan-tuan, terpulang pada waris kita lah. Ha? Ya, wasiat bagi tahu saja masalah, masalah. Dia masalah. Piramli dah bagi tahu. Filem Tiga Abdul sampai mimpi jumpa Sulaiman Aklaken. Wasiat kena bertulis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan wasiat tu tidak bertulis, akan timbul permasalahan. Kalau timbul permasalahan, nak ikut juga wasiat katanya, buat pengesahan dekat Mahkamah Syariah. Leceh lah tuan-tuan, susah. Jadi kalau nak buat wasiat, buat berdokumen. Itu je, mudah. Kalau yang lain setuju, itu dikira pembahagian secara muafakat. Bukan muafakat ni tuan-tuan, muafakat ni. Bukan, muafakat ni. Okay. Jadi boleh, benda itu sebenarnya dia ada hubung kait lah. Ada hubung kait antara wasiat, antara faraid. Dia punya basic faraid. Sebab ni berlaku selepas kita mati. Yang tadi tu hibah waktu hidup. Kalau yang wasiat tadi tu waktunya berlaku pelaksanaannya lepas kita mati, tapi dia terikat dengan faraid. Dia tak boleh tinggalkan terus. Okey, boleh. Boleh ni, rasanya cukuplah sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Selamat mengundi. Kita nak hari raya kan, insyaAllah. Baik, rasanya cukup sekadar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni dapat manfaat untuk kita. Kita faham dan kita jelas tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Akhir kalam, aku luka li hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.